ada cerita tentang di ketika Sayyidatina Siti Aminah ibunda Nabi SAW mengandungkan Rasulullah. Di ketika mengandung didatangi oleh seorang pemuda ataupun seoranglah, dia mengatakan bahawa beruntung kamu kerana kamu ini sedang mengandung seorang pemimpin, yang akan memimpin umat ini. Maka kemudian orang yang berada di dalam mimpi Sayyidatina Siti Aminah di ketika itu, dia kata, jagalah baik-baik dan ucaplah, mana kita kata, berdoalah kepada Allah agar diselamatkan daripada pendengki kepada kandungan ini. Dan berilah nama dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Muhammad orang dalam mimpi tersebut. Ada satu cerita juga, Abdul Muttalib ni pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di ketika lahirnya Rasulullah, Sayyidatina Siti Aminah menyuruh seseorang untuk memberitahu kepada Abdul Muttalib, iaitu pak saudara Nabi lah, tentang kelahiran Rasulullah ni, tentang kelahiran Rasulullah. Lalu ada cerita Abdul Muttalib pun datang dan memegang Rasulullah dan membawa Rasulullah ke Kaabah. Abdul Muttalib dia pegang Rasulullah, dia bawa ke Kaabah dan berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala memberkati anak ini, memberkati Rasulullah. Dan diberilah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga cerita di ketika Sayyidatina Siti Aminah ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam di ketika mengandung, beliau ibunda Nabi SAW melihat di perut dia itu, melihat sebekah cahaya yang keluar dari perut. Dia melihat cahaya yang keluar daripada perut ibunda Nabi SAW. Lalu dengan cahaya tersebut dia mengatakan bahawa dia boleh melihat istana Busra di Syam Syria. Mana keajaiban, keistimewaan kelahiran Rasulullah. Masa mengandung tu sudah terlihat hebarnya Rasulullah, bukan barang. Maka sebab itu kalau ada orang mengatakan Rasulullah ini seperti mamak-mamak kampung ataupun seperti orang-orang biasa, maka sungguh orang tersebut dah bercakap dengan tidak betul. Bagaimana Rasulullah itu lahir dalam keadaan yang biasa-biasa, sedangkan semasa kelahiran Rasulullah itu sudah terlihat hebat, sudah terlihat besar, sudah terlihat mulia. Buktinya bahawa ibunda Nabi SAW ketika mengandung sudah mendapati cahaya yang keluar daripada perut, dan dengan cahaya tersebut dia melihat istana-istana Busra di Syam, di Syria, Syam. Jadi macam mana kita nak kata Rasulullah tu biasa-biasa? Nah, Rasulullah itu luar biasa. Sebab itu memuji Rasulullah itu sesuatu yang sangat dituntut oleh Islam. Kerana kemuliaan yang ada pada Rasulullah itu adalah Allah Ta'ala beri direct kepada Rasulullah. Allah Ta'ala letak terus kepada Rasulullah kemuliaan. Dan dengan sebab kemuliaan Rasulullah, maka bercahaya kepada yang lain. Maksudnya yang lain mulia disebabkan Rasulullah. Hebatnya umat ini adalah disebabkan Rasulullah. Wal akhiru anbiya.
wal khatami imami rusul. Maka sebab itu para nabi yang lain juga sebenarnya nak menjadi umat Rasulullah, kerana berkatnya, hebatnya, mulianya umat Nabi Muhammad SAW. Apatah lagi Nabi Muhammad, kalaulah umat tu sendiri sudah mulia, apatah lagi diri ataupun batang tubuh Rasulullah. Dah Allah Ta'ala menjadikan beliau, menjadikan baginda Nabi SAW sebagai kekasih, habibuna, dan juga sebagai waqudwatuna, ikutan. Maka sebab itu tidak ada yang lebih soleh daripada yang soleh melainkan Rasulullah. Tidak ada yang lebih beriman melainkan Rasulullah. Tidak ada yang lebih daripada yang lebih melainkan lebihnya Rasulullah. Tidak ada alasan lagi untuk kita tidak menyambut kelahiran Rasulullah. Menyambut kelahiran Rasulullah tidak semestinya dengan bergendang qasidah. Tidak, itu salah satu syiar. Dengan kita cerita tentang kisah-kisah Rasulullah, itu juga kita menyambut kelahiran Rasulullah. Kita membaca kisah-kisah dia, itu menyambutlah tu. Sekurang-kurangnya kita ini ada ikrar bahawa kita ini mencintai Rasulullah. Walaupun kita ini tidak 100% mengikuti sunnah Rasul, akan tetapi kita ini ada usaha untuk mengikuti jejak dan berusaha untuk mengetahui kisah-kisah sirah-sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup. Maka di akhirat nanti Allah Ta'ala mempersaksikan amalan kita. Adakah kamu ini bersungguh-sungguh menjadi umat Rasulullah? Adakah kamu ini pernah bersalawat kepada Rasulullah? Ada ya Rasulullah, ada. Saya pernah bersalawat kepada Rasulullah. Saya mengaji kitab Khulasah Nurul Yaqin. Maka di akhirat nanti Allah Ta'ala timbang dengan keberkatan yang ada pada Rasulullah. Maka syafaat yang paling besar sekali adalah Rasulullah. Tak ada syafaat lain. Syafaat banyak, tapi syafaat yang lebih syafaat, besarnya syafaat itu syafaat Rasulullah. Maka nak mendapatkan syafaat Rasulullah, tidak mesti kita ini bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu lebihnya tu lebih. Kita dah cerita dah. Minggu 2-3 hari lepas pada siri yang sebelum-sebelum ini, antara amalan yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan bersolawat kepada Rasulullah. Amalan lain ada ditolak, ada diterima. Tetapi amalan bersolawat ini Allah Ta'ala tidak sesekali menolak. Allah Ta'ala tidak sesekali tidak menerima. Melainkan Allah Ta'ala terima dan Allah Ta'ala ganjarkan ganjaran yang lebih besar. Maka sebab itu bersolawat ini penting. Oh ya Allah. Wasummiya amun wiladatihi amafili, dan dipernamakan, itu atah pada kata amafili, dan dipernamakan akan tahun kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu amafili, akan tahun gajah. Wasumiyah, dan dipernamakan akan apa? Akan tahun lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan tahun gajah. Itu maka Rasulullah kita ni tahun 2020, nama benda tahun kita ni. Maka Arab tu, lebihnya Arab, mereka ada setiap tahun dia ada nama dia. Hebatnya
Arab. Hebatnya, maka Allah Ta'ala pilih Rasulullah lahir di bangsa Arab. Tahun pun dia ada nama. Kita pakai 2020 itu. 2020, 2021 ada nama. Ada nama. Maka Rasulullah lahir pada tahun gajah. Tahun gajah. Kerana apa? Kerana apa dipernamakan akan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan nama gajah? Tahun gajah. Ini. Kerana apa? Li'anna malika habasyati arsala ama wiladatihi jaishan ila Makkah. Kerana dipernamakan akan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan tahun gajah, kerana Raja Habasyah arsala itu, hal keadaan Raja Habasyah itu menghantar ama wiladatihi, menghantar tentera-tentera bergajah wiladatihi di dalam tahun itulah jaisha ila makkati, untuk menghancurkan Mekah. Maka itulah alasan, sebab, ilat dipernamakan akan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tahun gajah, kerana bersempena di ketika itu Raja Habasyah dia menghantar tentera-tentera bergajah ke Mekah untuk menghancurkan Mekah. Lil hadmi Ka'bah. Dihantar tentera bergajah ke Mekah untuk apa? Lil hadmi Ka'bati, untuk menghancurkan Ka'bah.